Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Bersama saya Cikgu Aisyah. Baiklah, kali ini kita akan belajar bab 1, penyelesaian masalah secara inventif. Apa itu penyelesaian masalah secara inventif? Okey, mula-mula sekali kita akan kenal pasti masalah. Okey, dalam tajuk bab 1.1 pengenal pastian masalah, apa yang akan awak pelajari ialah mengenal pasti masalah sama ada masalah itu adalah masalah bukan inventif ataupun masalah inventif, dan yang kedua menerangkan proses penyelesaian masalah bukan inventif dan masalah inventif. Okey, mengenal pasti masalah bukan inventif dan masalah inventif. Untuk tajuk ni, sekiranya anda dapat menyatakan maksud masalah bukan inventif dan maksud bagi masalah inventif, secara automatik anda layak mendapat tahap penguasaan 1. Mula-mula kita lihat dulu apa yang dimaksudkan dengan masalah bukan inventif. Apa dia masalah bukan inventif? Tahu tak apa itu masalah bukan inventif? Pernah dengar tak perkataan inventif ni? Tak apa. Kalau tak tahu, mari kita tengok gambar ni dahulu. Okey, contoh yang pertama. Masalah pisau yang telah tumpul. Okey, masalah pisau yang telah tumpul. Jadi, apa yang perlu kita buat bila pisau tumpul? Pisau tersebut perlulah diasah. Okey, dan sekiranya pisau itu telah diasah, maka automatiklah pisau tersebut telah menjadi tajam. Okey, jadi bila pisau tersebut dah jadi tajam, masalah tadi telah pun selesai. Jadi, inilah yang dinamakan masalah bukan inventif. Iaitu bila masalah itu telah diselesaikan, tiada lagi kesan sampingan. Okey, kita tengok pula. Jadi ini merupakan satu contoh masalah bukan inventif. Kita tengok pula contoh yang kedua. Contoh yang kedua ialah masalah mentol yang terbakar. Okey. Jadi penyelesaiannya ialah kita tukar mentol baru. Okey, bila tukar mentol baru, secara automatik mentol akan menyala dan masalah ini akan telah pun dapat diselesaikan tanpa ada kesan sampingan. Jadi ini juga merupakan contoh masalah bukan inventif. Okey, jadi apa masalah bukan inventif ni? Masalah bukan inventif bermaksud masalah yang tidak mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Okey? Bila kita dah selesaikan masalah tu, tak timbul lagi masalah lain, maka itu yang kita namakan masalah bukan inventif. Okey, kita lihat pula apa dia masalah inventif. Okey, apa masalah inventif ni? Tahu ke tak? Tak apa. Kalau tak tahu, mari kita tengok gambar ni dulu. Okey, contoh yang pertama bagi masalah inventif ialah meja tidak dapat menampung berat beban. Beban buku yang terlalu banyak. Okey, jadi usaha penambahbaikan kita tukar kaki meja daripada kaki kayu kepada kaki besi. Okey, jadi masalah tidak dapat menampung berat ini telah pun dapat diselesaikan bila mana meja menjadi lebih stabil. Tetapi adakah wujud kesan sampingan? Ya, kesan sampingan wujud. Apa kesan sampingannya? Meja ini menjadi
berat. Kalau sebelum ni, bila kita menggunakan kaki kayu, hanya 2 tenaga lelaki sahaja diperlukan untuk mengangkat meja ini. Tetapi bila dah tukar kepada kaki besi, kita perlukan 4 tenaga lelaki untuk mengangkat meja ini. Okey, sebab automatik besi lebih berat daripada kayu. Okey, jadi ini merupakan salah satu contoh masalah inventif. Okey. Contoh yang kedua, masalah rumah terlalu panas. Okey, tengok pakcik ni kesian, dia panas. Okey, jadi penyelesaian dia atau penambahbaikan dia, kita pasang penghawa dingin atau aircon. Okey. Jadi bila dah pasang aircon, automatiklah rumah akan menjadi sejuk dan berasa selesa. Tapi ada kesan sampingan tak? Mestilah ada. Apa yang terjadi? Tengok terkeluar biji mata dia. Tengok bil elektrik yang naik mendadak. Kesian kena bayar bil banyak-banyak. Okay. Jadi ini merupakan contoh masalah inventif. Apa itu masalah inventif? Bila kita dah selesaikan satu masalah, akan timbul pula masalah yang lain. Daripada masalah yang utama, kita dah selesaikan. Dah selesai, ingatkan dah selesai. Rupa-rupanya tak. Timbul lagi satu masalah yang lain. Jadi, masalah inventif ialah masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Jadi, kesimpulannya, dalam kehidupan seharian kita, kita semua berdepan dengan pelbagai masalah. Masalah tersebut mungkin dikenali sebagai masalah bukan inventif ataupun masalah inventif. Okey, apa itu masalah bukan inventif? Masalah yang tidak mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan telah dilakukan. Dan masalah inventif pula ialah masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Kita belajar bab 1.12 menerangkan proses penyelesaian masalah bukan inventif dan inventif. Okey, sekiranya anda dapat menerangkan proses penyelesaian masalah bukan inventif dan inventif ini, secara automatik anda layak mendapat tahap penguasaan 2. Okey. Inilah carta alir bagaimana proses penyelesaian masalah bukan inventif boleh dijalankan. Iaitu yang pertama bermula dengan mengenal pasti masalah. Bila kita dapat mengenal pasti masalah, yang kedua kita senaraikan idea-idea yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tadi. Kemudian yang ketiga kita memilih idea yang terbaik daripada idea-idea tersebut. Okey? Dan melaksanakan idea yang telah dipilih tadi. Dan bila dah dilaksanakan, kita buat penilaian sama ada idea itu berkesan atau tidak berkesan. Sekiranya berkesan, maka masalah tersebut telah pun selesai. Dan sekiranya tidak berkesan, maka kita perlu bermula semula dengan menyenaraikan idea-idea yang baru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, tadi kita dah belajar tentang strategi penyelesaian masalah bukan inventif. Sekarang kita lihat pula strategi penyelesaian masalah inventif. Okey, strategi penyelesaian masalah inventif bermula dengan masalah khusus. Bila dah ada masalah khusus, kita analisis masalah tersebut dan ringkaskan masalah tersebut kepada masalah umum. Okey? Kemudian, bila dah kita ringkaskan masalah tersebut kepada masalah umum, kita cari kaedah penyelesaian dengan mewujudkan penyelesaian umum. Okey, bila dah ada model penyelesaian masalah,
maka penyelesaian masalah khusus dapat diselesaikan. Ataupun kita terus saja daripada masalah khusus kepada meringkaskan masalah terus kepada penyelesaian khusus. Okey, untuk penyelesaian umum dan penyelesaian khusus ini, kita akan belajar di bahagian 1.3 nanti. Okey, fasa-fasa penyelesaian masalah inventif ini bermula daripada analisis punca masalah, model masalah, kaedah penyelesaian dan juga model penyelesaian. Dia ada 4 fasa semuanya, iaitu analisis fungsi, pencanggahan fizikal, pilihan kaedah penyelesaian dan kaedah penyelesaian spesifik. Okey, seterusnya kita buat sedikit latihan ringkas untuk menguji kefahaman awak semua tentang masalah inventif atau masalah bukan inventif. Okey, situasi yang pertama. Pensel yang tumpul diselesaikan dengan mengasahnya, tetapi pensel menjadi semakin pendek. Inventif ke bukan inventif? Dah selesai ke belum ni masalah ni? Ha? Pensel tumpul, kita dah asah dia tapi wujud masalah baru iaitu pensel menjadi semakin pendek. Ini kita namakan masalah inventif. Okay, yang kedua, Farhan membeli sebuah almari buku untuk meletakkan bukunya yang terlalu banyak. Okay, bila dah beli almari, dah bolehlah letak buku dia kan. Dia automatik masalah ini adalah masalah bukan inventif. Okay, yang ketiga, Danish memasang lampu tambahan di ruang dapur rumahnya kerana pencerahan yang kurang. Namun, bil elektrik rumahnya pula didapati bertambah. Inventif ke bukan inventif? Bukan ke inventif? Inventif. Sebab tadi masalah kurang pencerahan, tambah lampu. Tapi timbul pula masalah baru iaitu bil elektrik bertambah. Okey? Seterusnya, sejak jambatan baru dibina di kampung itu, penduduk semakin mudah untuk menyeberangi Sungai Shah Alam untuk ke kampung berhampiran. Inventif ke bukan inventif? Bukan inventif. Sebab masalah sudah selesai. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.